Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kaifa halukum? Okay. Ad'ukum bil afiyah wassalamah. Okay. Saya doakan kalian semua berada dalam keadaan yang sihat dan selamat. Baik. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung tajuk di bawah tarikh Islami iaitu Ad-Daulah Al-Uthmaniyah. Okay. Unzuru ila safhah mi'ah arba'ah wa khamsun. Anak-anak boleh lihat surat 154. Baik. Saya nasihatkan anda semua bersedia dengan buku, dengan catatan, elakkan menconteng buku teks walaupun anda berada di rumah. Okay, saya amanahkan buku teks dijaga dengan baik tapi dicatat dalam buku tulis. Okay, so kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Baik. Ad-Daulah Al-Uthmaniyah. Ad-Daulah Al-Uthmaniyah merupakan kerajaan terakhir, kerajaan Islam yang terakhir sebelum khilafah Islamiyah terhapus. Okay, sehingga kini tidak ada satu khilafah Islamiyah, cuma yang wujud adalah negara-negara Islam yang telah dipecah-pecahkan. Baik. Sebagaimana yang kita telah pelajari sebelum ini, okay, selepas Khulafa Ar-Rashidin, maka kita berjumpa dengan Daulah Umayyah. Daulah Umayyah, iaitu pengasasnya siapa? Cuba ingat kembali ya, pelajaran tingkatan 3. Kemudian selesai Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah di tingkatan 4. Dan naik tingkatan 5, kita berjumpa pula dengan Daulah Umayyah yang berada di Andalusia. Okey, seterusnya, okey, sekarang kita nak bincang tentang Daulah Al-Uthmaniyah. Okey, Daulah Al-Uthmaniyah ini dia bukanlah satu negara yang, dia bukanlah satu kerajaan yang runtuh Haji Abbasiyah terus tertubuhnya Uthmaniyah. Bukan begitu ya. Daulah Uthmaniyah ini ada step-step dia. Okey. Okey, jadi kita nak tengok inilah. Okey. Yang pertama, Nash'ah Ad-Daulah Al-Uthmaniyah. Sejarah penubuhan kerajaan Uthmaniyah. Okey, yang pertama Al-Mu'assis. Apa dia Al-Mu'assis? Pengasas bagi Daulah Al-Uthmaniyah adalah Uthman bin Urtugrul. Uthman bin Urtugrul. Okey, Uthman bin Urtugrul wa tantasibu ilaihi Daulah Al-Uthmaniyah. Dan dinisbahkan kepadanya, kepada nama Uthman itu Daulah Uthmaniyah. Okey, daripada pengasasnya iaitu Uthman bin Urtugrul, yang mana nama Uthmaniyah itu sendiri diambil daripada nama Sultan Uthman bin Urtugrul. Baik, bilakah tempoh Daulah Uthmaniyah ini adalah daripada 699 Hijrah sehingga 1342 Hijrah. Iaitu inilah kerajaan Islam yang terakhir, khilafah Islamiyah yang terakhir, yang mana berakhir pada 1923 Masihi. 1923 Masihi. Okey. Jatuh betul-betul itu adalah pada 1924. Itu memang habis, dah tak adalah khilafah Islamiyah sehinggalah sekarang. Okey. Baik. So, di sini ada 5 al-asma al-khassah. Okey. 5 nama yang mana nama orang, nama tempat yang perlu dihafaz, perlu diketahui supaya memberi kemudahan kepada kita semua untuk memahami tajuk ini. Okey, yang pertama Genghis Khan. Genghis Khan atau kita selalu dengar Genghis Khan yang merupakan ketua
bagi tentera Mongol. Okay, mengetuai tentera Mongol itu namanya Genghis Khan. Okay, yang kedua Al-Anadul. Anadul, bila disebut Anadul maksudnya Anatolia. Okay, di mana Anatolia ini? Okay, Anatolia ni berada di kawasan Turki. Okay, berada di kawasan Turki. Anadul berada di kawasan Turki dan sini dipanggil juga sebagai Asia Kecil, yang mana Anadul ini dia juga berada di sebahagian besar kawasan Turki lah. Okey, yang ketiga watak Ertugrul. Ertugrul, okey. Ertugrul namanya Ertugrul lah. Okey. Ini antara individu yang yang awal-awal dalam penubuhan Daulah Al-Uthmaniyah, merupakan anak kepada Sultan Sulaiman. Okey, bukan waktu itu tidak digelar sultan lagi. Baik. Okey. Terlanjur dengan itu, Ustazah ingin sharekan, okey, nama Ertugrul ni, okey, macam mana berlakunya kerajaan Uthmaniyah ini sehingga telah dibuat drama, okey, anak-anak boleh tengok. Nama dramanya ialah Dirilis Ertugrul. Okay, boleh cari Dirilis Ertugrul, yang mana dia dibuat dengan watak, dengan cerita penceritaan kerajaan Uthmaniyah. So nanti saya akan bagi link lah. Okay, siapa dia Ertugrul ni kita akan kenal selepas ni. Okay, baik, yang keempat As-Saljuk. Okay, Saljuki ini adalah kerajaan Islam Saljuk, yang mana selepas Abbasiyah wujud juga kerajaan Islam Saljuk dalam memerintah umat Islam. Cuma dia tidaklah segah sebagaimana kerajaan-kerajaan Islam yang telah disebutkan tadi. Dan yang kelima Al-Mughuli, iaitu Mongol. Mongol ni adalah orang Asia juga. Okay? Cina lebih kepada orang Asia. Okay? Rupa mereka seperti Cina, mereka adalah satu tentera yang ganas, yang mana mereka ni telah melanggar kota Baghdad. Okay, mereka telah menyerang Baghdad, mereka telah membakar kitab-kitab yang berada di Baitul Hikmah. Okay, boleh baca sejarahnya dan kamu boleh baca juga sejarah bagaimana kerajaan Mongol ini jatuh dalam peristiwa Ain Jalut. Okay, banyakkan baca sirah. Tak ada rasa nak cerita semua, anak-anak boleh cari. Okay, dan kita akan bincangkan. Okay, boleh juga dibincangkan dalam grup-grup usrah anak-anak semua selaku nakib. Okay, yang ini pun Ustazah terangkan dahulu. Okay, Ustazah perincikan dahulu. Jangan cari kat buku teks, semua tak ada. Okay, yang pertama, okay, ini kalau jumpa nama Sulaiman, bila saya terangkan Sulaiman, Sulaiman ini adalah datuk kepada Osman yang pertama. Maksudnya yang first, okay, the first hero is Sulaiman. Okay, datuk mereka yang bernama Sulaiman. Okay, kemudian Sulaiman ni ada anak, beberapa anak. Dalam drama tu boleh tengok nanti ya. Okay, dan anaknya yang pertengahan, anak yang turutan pertengahan tu namanya Ertugrul. Ertugrul ni mewarisi pemerintahan Sulaiman. Okey, seterusnya, okey, Ertugrul ni mempunyai anak dan anaknya yang bernama Osman. Osman inilah yang seterusnya dinisbahkan nama Osman itu, Daulah Uthmaniyah itu kepada Osman. Maksudnya Osman bin Ertugrul bin Sulaiman. So, sekarang kita dah nak masuk, okey, kepada penubuhan kerajaan Uthmaniyah. Okey, yang pertama, okey, tak semestinya anda semua perlu hafal sebiji-sebiji, tapi kalau anda tahu penggunaan perkataan, amati betul-betul perkataan yang digunakan dan anda boleh cuba mengarang dengan kefahaman yang betul. Okey, poin yang pertama, okey, kita boleh ceritakan dahulu tentang di mana kepada siapa dinisbahkan kerajaan Uthmaniyah ini. Dari mana mereka berasal?
Yantasibul Utsmaniyun ila qabilah Turkumaniyah. Okey. Utsmaniyun dinisbahkan ataupun kita kata berasal daripada satu kabilah, okey, Turkumaniyah. Okey, kabilah Turkumaniyah ni dia ada kecil-kecil, dia adalah salah satu daripada kabilah Turkumaniyah. Okey, baik. Apakah di mana mereka tinggal? Kana ta'ishu fi Kurdistan. Mereka ini hidup ataupun tinggal di sebuah tempat namanya Kurdistan. Kurdistan ini berdekatan dengan Turki dan juga bersebelahan dengan Iraq. Maksudnya antara Iraq dengan Turki. Okey, baik. Apa pekerjaan mereka? Karra'i. Mereka ini penternak, bercucuk tanam. Okey, ini pekerjaan mereka. Okey, mereka dinisbahkan kepada salah satu kabilah Turkumaniyah. Okey, kemudian mereka tinggal di Kurdistan sebagai penternak. Okay, kalau ingat dia punya petanya tadi, sudah kata Kurdistan ni berada antara Turki dengan Iraq. Okey, baik. Tadi natijah lil ghazwil Mughuli biqiyada Genghis Khan ala al-Iraq wa manatik Asia Sura. Kesan daripada serangan Mongol dengan pimpinan Genghis Khan ke mana? Ke Iraq dan juga wa manatik dan beberapa tempat-tempat di Asia Sura, di Asia Kecil. Okey, kawasan-kawasan di Asia Kecil. Maksudnya tadi memang kawasan Asia Kecil, kawasan Iraq ini diserang oleh tentera Mongol. Sebab kalau kita tengok pun memang mereka ni hampirlah mereka nak memperluaskan jajahan. So, apa yang dilakukan? Okey, Hajar Sulaiman, Datuk mereka ni Sulaiman berpindah ila baladil Anadul, ke negara Anatolia di Turki tadi. Okey, fastaqarra, mereka berpindah ke Anadul dan mereka menetap di satu tempat, di satu bandar yang bernama Akhlaq. Okey, nama bandar itu adalah Bandar Akhlaq. Iaitu Bandar Akhlaq ni adalah kawasan timur Turki sekarang. Okey, cuma saya tak masukkan dalam ni. Seterusnya yang ketiga, okey, tadi cerita datuk dia, okey, cerita datuk dia sampai di Bandar Akhlaq. Okey, ba'da wafati Sulaiman khalafahu ibnuhu Urturul. Selepas kewafatan Sulaiman, okey, dia diganti oleh anaknya yang bernama Urturul. Okey, wasala Urturul at-taharruk ila shimalil gharbi minal Anadul. Maka Urturul wasala, menyambung, at-taharruk, perjalanan, okey, pergerakan ke shimalil gharbi, barat laut Anatolia. Ke barat laut Anatolia. Shimalil gharbi minal Anadul. Okey, maksudnya Urturul ni meneruskan perjalanan tadi ke barat laut Anatolia. Ketika mereka meneruskan perjalanan ini, bersama dengan Urturul ada 100 keluarga dan lebih daripada 400 ekor kuda. Okey, ini yang Urturul lah. Okey. Okey, baik, seterusnya fara Urturul bi ashiratihi min wailatil hajmah al-Mughuliyah. Seterusnya dalam perjalanan ke Anatolia, barat laut Anatolia itu, Urturul tadi meneruskan perjalanan. Urturul, seterusnya Urturul lari dengan ahli keluarganya daripada ashiratihi, keluarganya, min wailat, daripada kecelakaan, al-hajmah, kecelakaan serangan, al-Mughuliyah, tentera
Mongol. Okey. Adadu ashiratihi lam yatajawazu 400 ailah. Okay, jumlah ahli keluarga yang bersama dengan Urtughul berlari daripada tempat serangan tentera Mongol itu adalah tidak lebih daripada lam yatajawazu, tidak lebih dari 400 keluarga. Falamma dana minha, apabila hampir sampai ke barat laut Anatolia, shimalul gharbi al-Anadul. Okey, falamma dana menghampiri, wajada qitalan hamian, maka beliau mendapati adanya pertempuran yang sengit. Qitalan hamian. Okey, di antara siapa? Muslimin wan Nasara, orang Islam dan juga orang Kristian. Okey. Jadi apa yang Urtughul buat? Fataqaddama Urtughul bikulli hamasah li najdatil muslimin hatta intasara al-muslimin. Maka Urtughul fataqaddama, terkedepan ataupun memberi, apa kita kata ya, membantu bikulli hamasah. Okey. Urtughul, apa perkataan yang tepat fataqaddama ni, sukarela memberikan bantuan. Okey, bikulli hamasah, memberi bantuan dengan penuh semangat, linajlatil muslimin, untuk membantu orang Islam, hatta intasara al-muslimun, sehinggalah orang Islam menang. Maksudnya Urtughul ni dia serah diri untuk membantu orang Islam melawan orang Kristian tadi. Okey. Seterusnya, qaddara qaid al-jaysh al-islami as-saljuki juhda Urtughul wa man ma'ahu. Qaddara qaidul jaysh al-islami al-saljuki juhda Urtughul wa man ma'ahu. Seterusnya, ketua tentera Islam Saljuk qaddara, mengiktiraf, juhda, usaha Urtughul wa man ma'ahu, dan siapa yang bersama dengan dia. Apa maksud siapa yang bersama dengan dia? Ialah pengikut Urtughul. Okey, diiktiraf bantuan mereka tu tadi. Okey, fa'ahdahum ardan 'ala al-hudud al-gharbiyah lil Anadul. Bila dia iktiraf fa'ahdahum, maka ketua tentera Saljuk ini memberi mereka tanah. Okey, 'ala al-hudud al-gharbiyah lil Anadul. Pada bahagian mana? Bahagian barat Anatolia. Okey, barat Anatolia. Okey. So cerita dia pasal Urtughul ni, yang tadi slide yang sebelum ni, Urtughul mengambil tempat Sulaiman selepas beliau wafat. Kemudian Urtughul meneruskan perjalanan ke At-Taharruk ila ke mana? Ke barat laut Anatolia. Seterusnya, di slide yang keempat ni, Urtughul dan bersama tidak lebih 400 ahli keluarganya pun lari daripada serangan tentera Mongol. Apabila dah hampir ke tempat yang mereka tuju, maka mereka berjumpa dengan pertempuran di antara orang Islam dan Kristian. Seterusnya, mereka sukarela untuk membantu tentera Islam Saljuk, sehinggalah bantuan mereka ini diiktiraf oleh orang Islam Saljuk dan memberikan mereka seterusnya tanah di barat Anatolia. Okey, itu kisahnya bagaimana mereka mendapat tempat di Turki, Anatolia ataupun di Turki. Okey, so di sini kita nak dah habis kisah macam mana mereka mula mendapatkan negara. Okey, qamat baina hazihi daulah an-nashi'ah wa baina salajiqah ar-rum alaqah hamimah. Maka dibina di antara negara yang membangun ini, ad-daulah an-nashi'ah, dan di antara negara Islam Saljuk yang berbangsa Rom,
alaqah hamimah. Apa tadi alaqah hamimah? Okey, hubungan yang erat. Tadi kita jumpa qitalan hamiyan, iaitu pertempuran yang sengit. Yang ini pula alaqah hamimah, iaitu hubungan yang erat. Okey, maksudnya hubungan mereka eratlah dengan tentera Islam Saljuk yang berbahasa Rom di atas pertolongan mereka itu tadi. Istamarrat hazil alaqah tul al-hayati Urtughul hatta tufiya sanah 699. Okey, maka berterusanlah hubungan ini sepanjang hayat Urtughul sehinggalah beliau wafat pada 699 Hijrah yang bersamaan dengan 1299 Masihi. Seterusnya, bila Urtughul telah meninggal dunia, fakhalafahu ibnuhu Utsman. Seterusnya, selepas kewafatan Urtughul, okey, digantilah tempatnya, fakhalafahu, digantikan tempatnya. Siapa yang gantikan? Ibnuhu, anaknya yang bernama Utsman, fil hukmi, dalam pemerintahan, allazi tantasibu ilaihi daulah al-Utsmaniyah, yang mana Utsman ini dinisbahkan kepadanya kerajaan Utsmaniyah. Maka bila sampai kepada anak Urtughul, okey, mulalah berlaku perkembangan tanah jajahan mereka dan seterusnya. Okey, terbinanya daulah Utsmaniyah, yang mana Utsmaniyah itu diambil daripada nama Utsman, anak kepada Urtughul, dan Urtughul ini ayahnya bernama Sulaiman. So, bila nak cerita pasal Nasy'ah Daulah Al-Utsmaniyah ni, kena ingatlah cerita dia. Ingat step 3 individu ni. Kisah daripada step Sulaiman, iaitu datuk kepada Utsman tu tadi. Kemudian bila Sulaiman meninggal dunia, Urtughul ambil tempat Sulaiman, dan seterusnya Urtughul meneruskan perjalanan dan dia berjumpa dengan tentera Islam yang berlawan dengan Kristian, sehingga mereka mendapat tanah di mana? Di bahagian barat Anatolia. Dan akhir sekali cerita bila kewafatan Urtughul, siapa yang ambil pemerintahannya? Itu Utsman, yang mana Utsman ini dinisbahkan daulah Utsmaniyah itu kepada Utsman. So anak-anak, jangan dihiraukan sangat perkataan yang susah ataupun perkataan yang baru anak-anak jumpa dalam topik-topik sirah. Okay? Tapi dapatkan kefahaman cerita dia, step dia, bagaimana nak ingat. Okay? Dan hafazlah sedikit-sedikit, tambah sikit-sikit perkataan dari hari per hari, yang mana kita jumpa banyak dah sebelum ni. InsyaAllah kalau kita dapat beberapa kata-kata kunci yang dapat membantu kita membina ayat, so kita tak ada lagi alasan yang kita katakan sirah itu susah kerana bahasanya susah dan ceritanya panjang. Tak ada. Okay, insyaAllah banyak masa gunakan. Okay, boleh ulang video ini sampai anak-anak faham. Okay, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu